ईजान पापा हाँ ईजान छुट्टी बस आई पापा छोटी बस आई है पापा किधर है पापा ठीक है जुमा मुबारक हो गाइस हम लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने हम और ईजान गाइस उधर जाके थोड़ा जाके उधर अच्छी वीडियो बनाएंगे गाइस ईजान देखो इधर गाइस से बोलो जा रहे हैं नमाज पढ़ने गाइस से बोलो इधर देखो ईजान ये देखो से हाय गाइस ईजान जुमा जुमा मुबारक हो हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने बोलो शर्मा रहा है गाइस ओके गाइस हम मस्जिद के पास पहुंच के फिर बात करते हैं आप लोगों से चलेंगे वहां पे अच्छी वीडियो बनाएंगे चलो ईजान जो ईजान गाइस हम मस्जिद में आ गए गाइस इधर नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी अपनी वहां पार्क कर दी है गाइस खूबसूरत मस्जिद है गाइस खूबसूरत मस्जिद ईजान उधर जा रहा है आतिफ के साथ फोटो लेकर फुलवारी उलवारी लगी है इधर मालूम नहीं क्या क्या बेच रहे हैं ठंडा वगैरह आतिफ कहाँ जाते यहाँ पे कभी कभी बाल कटवाता था गाइस मालूम नहीं क्या दुकान कर दी है उसने हाँ वो वाली दुकान है वो कोने में वहाँ बाल कटवाता था गाइस कहते वार अच्छा ना है अच्छा जान पकड़े रहे गिर जाइए वो गिरे तो आप मजबूत से पकड़े रहे गाइस ये मस्जिद का आगे वाला हिस्सा है गाइस इधर आगे वाला मेन हिस्सा है गाइस कोई अच्छा नहीं इधर ना आ जाओ हाँ अंदर चलोगे पानी वगैरह इधर पी रहा पी लो बच्चे वगैरह खा पी रहे शरबत भी है पी लो हाँ पी लो قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita setelah mana kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan dan ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah. Ada ayat 28 dalam surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala menyatakan ketika mana Nabi Allah dihantar kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah Ta'ala, maka mereka ini melakukan satu bentuk perkara kecil yang tidak pernah dilakukan oleh kaum sebelum daripada mereka. Hadirin Jumat dirahmati Allah. Nabi Allah dihantar pergi ke Satu hari itu ada di sebelah selatan Jordan yang dikenali dengan
Ruqiyah ataupun disebut sebagai Baqaul Mayit ataupun orang Melayu kita panggil dengan daun mati. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Dalam tahun yang sama dan zaman yang sama, Nabi Allah Ibrahim dihantar kepada kaum yang berada di Palestin. Anak kepada Nabi Allah Ibrahim yaitu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala hantar pergi ke sana. Orang yang berada di sana pada ketika itu mengamalkan aktiviti seks, yaitulah suka sesama jantina dan mereka melampiaskan nafsu sesama jantina. Maka ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin Jumaat dirahmati Allah. Bila mana mereka dihantar Nabi Allah Nuh kepada kaum Sadum. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan hampir 400,000 orang yang berada di Sadum pada ketika itu dihantar utusan Allah kepada mereka, ajak mentauhidkan Allah, ajak meninggalkan maksiat perkara keji yaitu seks. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada ayat 29 dalam surah Al-Ankabut mereka menyatakan kepada Nabi Allah Nuh, qalu inna bi'adabillah in kunta minas sadiqin. Wahai Nabi Allah Nuh alaihi salam, ajak kami supaya tinggalkan siksa. Kalau begini kami adalah orang yang terpaling benar, maka datangkan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, dalam ayat 82 surah Al-A'raf mereka menyatakan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, innahum unasun yatahharun. Wahai Nuh, adalah orang yang terpaling suci. Ini istilah-istilah yang kita wajib dengar kami. Bila mana seseorang diingatkan berkenaan dengan agama dia, bila mana kita diingatkan berkenaan dengan larangan dan suruhan Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang kita sebut kepada orang yang memberi peringatan kepada kita, adalah orang yang terpaling baik, adalah orang yang terpaling suci. Maka ini adalah istilah perkataan yang pernah disebut oleh kaum Nabi Allah Nuh kepada Nabi Allah Nuh apabila diajak kaum dia kepada kebenaran ajaran agama Allah Ta'ala. Hadirin Jumaat dirahmati Allah. Kalau kita ini orang yang beriman kepada Allah, sepatutnya perkataan yang keluar bila orang memberi teguran kepada kita, mengajak kita kembali kepada ajaran agama yang sebenar, sepatutnya kita sebut, oh lagu punah, terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatian, ingat aku dan seumpama dengannya. Bukan menyatakan hanya orang yang terpaling suci, hanya orang yang terpaling baik, hanya orang yang terpaling baik dan seumpama. Karena ini perkataan orang yang tidak beriman dan tidak mau menerima jalan hidayah petunjuk seperti mana yang dilakukan oleh kaum Nabi Allah Nuh apabila dibawa ajaran Islam kepada mereka. Hadirin Jumaat dirahmati Allah. Mereka mencamar Nabi Allah Nuh alaihi salam dengan disuruh agar didatangkan azab kepada mereka. Ringkas cerita, bila mana dinyatakan demikian kepada Nabi Allah Nuh, maka Allah Ta'ala datangkan para malaikat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gambarkan di dalam surah Hud pada ayat 77. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. Ketika Nabi Allah Nuh didatangi oleh utusan Allah Ta'ala, yaitulah daripada kalangan malaikat yang menyerupai manusia yang hiksam dan kacau. Mereka bertemu Nabi Allah Nuh ketika mana Nabi Allah Nuh sedang berkebun bercucuk tanam menyangkut. Tengah menyangkut datang malaikat yang menyerupai manusia. Bahkan yang dirahmati Allah dalam bentuk manusia yang paling handsome, yang paling segak dan kacau tampan, minta kepada Nabi Allah Nuh agar menjadi tetamu di rumah Nabi Allah Nuh alaihi salam.
Dalam ayat 77 surah Hud, kata Nabi Allah Lut alaihi salam, "Hada yaumun asib." Bahasa terjemah tu dah kita mudah dah hari ini. Masih apa? Masih daripada dalam rumah bentuk lelaki yang paling handsome. Main nak jadi tetap di rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, para nabi dan rasul, bila mana datang kepada mereka orang minta nak jadi tetamu, minta suatu perkara kepada para nabi dan rasul, mereka tidak boleh menolak permintaan tersebut. Ini kewajiban kepada para nabi dan rasul. Kita sebagai orang biasa, kita sebagai umat nabi dan rasul, bila mana datang orang main rumah kita nak jadi tetamu, sekurang-kurang tetamu ini 3 hari 3 malam, baru dilayan dengan layanan yang baik, maka boleh kita tolak dan tidak menerima dia sebagai tetamu. Tetapi para nabi dan rasul tidak boleh demikian. Kerana sifat mustahil bagi nabi dan rasul yang mula menolak tetamu ataupun menolak sebarang permintaan. Hadirin Jumaat dirahmati Allah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata baginda Nabi, dijelaskan oleh Nabi Allah Nuh kepada malaikat ini tadi. Ada riwayat menyebut 3 orang, ada riwayat menyebut 12 orang yang menyerupai manusia daripada kalangan malaikat. Lalu diceritakan kepada mereka bahawa tidak tahukah kamu, orang yang berada di sana mereka ini melakukan aktiviti seksual. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, malaikat kita cakap apa dan dia jadi tetamu di rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Akhirnya pergi sampai kepada waktu petang, sampai di rumah Nabi Allah Lut alaihi salam, masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, isteri kepada Nabi Allah Lut alaihi salam menceritakan kepada penduduk yang berada di sana pada ketika itu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia menceritakan kepada kaum yang berada di sana akan kedatangan orang lelaki handsome yang berada di dalam rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Akhirnya mereka menemupi ke rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Dalam ayat 68, 67 dan 68 pada ayat surah Al-Hijr, Allah Ta'ala menyatakan wajah ahlul madinati yastabshirun qalu innaha haula'i qaumi fala taqhum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datang kaum Nabi Allah Lut pergi ke rumah Nabi Allah Lut alaihi salam, dan mereka bergembira kerana dengar ada orang lelaki yang sedang dalam rumah tersebut. Dan mereka menyatakan kepada Nabi Allah Lut bahawa main tetamuan kepada kami yang seterluang. Katanya dirahmati Allah. Lalu kata Nabi Allah Lut, qala inna haula'i qaumi fala taqhum. Mereka itu adalah tetamuanku, maka jangan buat pendekar kepada tetamuanku. Lalu mereka menyatakan kepada Nabi Allah Lut alaihi salam, qala awalam anhaka 'anil 'alamin. Wahai Nabi Allah Lut, kalau tidak diserahkan tetamu tersebut, maka kita tahu perkara apa yang akan berlaku lebih jauh kami akan buat. Akhirnya mereka pecah masuk dalam rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, perkara itu berlaku pada waktu malam. Mereka pecah masuk. Bila mereka pecah masuk dalam rumah, pada ketika itu Allah Ta'ala menggambarkan malaikat berkata kepada Nabi Allah Lut pada ayat 81 dalam surah Hud, qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Wahai Nabi Allah Lut, kami ini adalah daripada kalangan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mampu mengapa-apakan kami. Bila mana mereka masuk dalam rumah Nabi Allah Lut alaihi salam dan mendekati para malaikat yang berupa manusia yang handsome, akhirnya malaikat ini sentuh sekor-sekor muka mereka. Hadirin Jumaat dirahmati Allah. Dalam ayat 37 dan 38 surah Al-Qamar, Allah Ta'ala menyatakan wa qamasna a'yunahum wa tu'u 'adabi
al-madi wal wudur. Mereka ini disentuh muka mereka seorang-seorang yang akhirnya menyebabkan mata mereka menjadi buta, penglihatan mereka hilang, dan akhirnya seluruh kaum yang berada di sana pada ketika itu yang menunggu masuk dalam rumah Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka disentuh mata mereka dan menjadi buta, dan malaikat memberi arahan kepada Nabi Allah Lut agar keluar daripada sana dan jangan kali ke belakang kerana fire dan asap daripada Allah Ta'ala akan diturunkan menjelang waktu subuh keesokan hari ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, lalu Allah Ta'ala turunkan fire keluar Nabi Allah Lut alaihi salam daripada satu dekat waktu subuh, maka Allah Ta'ala turunkan fire pada menjaga amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Dalam ayat 82 surah Hud, Allah Ta'ala menyatakan akan turunkan batu daripada api neraka Allah Azza wa Jalla ke atas penduduk satu, dan mereka ini ditelanjurkan bumi tersebut 'aliyaha safilaha, dari upside down, yang atas ditelanjurkan ke bawah dan yang bawah diangkat naik ke atas, dan mereka ditimpakan dengan batu daripada api neraka Allah Ta'ala. Daripada batu ini musawwamatan 'inda Rabbik, setiap batu daripada api neraka Allah Ta'ala tersebut tertulis sekok-sekok nama orang yang melakukan kekejian, orang yang melanggar arahan Allah Azza wa Jalla. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, hari ini kita melihat berita minggu lepas, seminggu atau 2 minggu lepas, kita dengar di Kuala Lumpur yang terdekat dengan kita di Pulau Pinang. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, dan dibahasakan dengan hari ini dengan istilah geng Kuala Putih, ataupun orang yang melakukan aktiviti seks seksual, lelaki dengan lelaki, baik pacar dengan pacar, bertemu mana boleh. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, ini dilarang di dalam agama dan dilarang di dalam Islam. Maka kata para ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang mendatangi sesama jantina yang hari ini dipanggil dengan LGBT, lesbian, gay, bisexual dan juga transgender, lesbian perempuan suka dengan perempuan dan mendatangkan sesama jantina, gay lelaki dengan lelaki mendatangi sesama jantina dan melepaskan nafsu mereka, bisexual, dia lelaki, dia suka dengan lelaki, masa sama suka kepada orang perempuan, masa yang sama mendatangi orang perempuan dengan jalan depan negara, maka ini dilarang di dalam agama. Transgender mengubah kejadian ciptaan Allah Ta'ala, dia daripada kemaian lelaki dia bukan menjadi kemaian perempuan, maka ini dilarang di dalam agama. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang melakukan perkara tersebut, maka dia dikenakan hukuman seperti mana kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, yaitulah diangkat naik ke atas gunung yang tinggi dan diikat bersama dengan batu yang besar seperti mana dikenakan kepada kaum Nabi Allah Lut. Kata Imam Abu Hanifah, lalu dilepaskan daripada atas gunung, dia memang dikuat jatuh ke bawah. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita, kata Imam Syafi'i, pandangan Imam Nawawi dan juga Imam Al-Khattabi menyatakan bahawa orang yang melakukan perkara tersebut dia dikenakan hukuman sama seperti mana orang yang melakukan zina, yaitulah kepada orang yang berkahwin maka dia direjam sehingga mati, dan kepada orang yang belum berkahwin mereka ini dikenakan sebatan. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, kita melihat data yang dikeluarkan oleh Al-Tahun Jaki menyatakan tahun lepas daripada bilangan daripada 2018 sehingga tahun lepas, data menunjukkan golongan lesbian dan gay daripada angka 173,000 orang melonjak naik 100 hampir kepada
membuat kajian menunjukkan daripada bilangan 10,000 orang naik kepada 30,000 orang yang melakukan perubahan jantina mereka. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, bahkan data menunjukkan kepada kita perkara ini berlaku kebanyakan di kalangan golongan remaja yang tidak dibendung ketika mana mereka berada di asrama. Hampir 40-50% menunjukkan bahawa golongan ini daripada golongan muda yang duduk di asrama kerana tidak dikawal oleh ibu bapa dan tidak dikawal oleh guru-guru yang berada di kawasan tersebut. Hadirin Jumaat dalam kata Allah, maka perlu dikembalikan generasi kita kepada ajaran agama. Muslimin tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mendengar kes yang berlaku, maka kena ada di dalam hati kita perasaan tidak rela apabila keluar kenyataan daripada orang yang sama berkaitan isu yang berlainan, berkaitan isu penduduk kampung Sungai Baru. Dia keluar kenyataan orang yang sama, dia menyatakan kita akan all out ambil tindakan kepada perusuh yang merusuh di kawasan Kampung Baru. Tiba-tiba berkaitan dengan 2-3 orang yang ditangkap dalam sauna jelas dengan berpakaian kuala, jelas ada pembuktian yang kukuh, dan dengan mereka ada yang sebahagian yang bagi tidak berpakaian. Tiba-tiba ditangkap dengan pembuktian yang kukuh, orang yang sama menyatakan bahawa kita tidak boleh meletakkan mereka di mana-mana akta. Sedangkan perlembagaan negara kita, kalau dilihat kepada seksyen 377 sehingga 377 menunjukkan bahawa ia termasuk di dalam akta kanun keseksaan sekurang-kurang 20 tahun penjara atau 20,000 denda. Kalaupun tidak kena denda seperti mana hukuman umum yang disebut oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, sekurang-kurang ambil tindakan kepada mereka menuntut akta dan juga seksyen yang sedia ada. Tetapi bila kita mendengar buku cita, kita dengar dia menyatakan tidak boleh diselit dan diletak di mana-mana akta, maka kena ada di dalam hati kita hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, perasaan tidak rela dengan perkara tersebut. Kerana patuh daripada Allah Azza wa Jalla apabila hukum dia tidak hanya tidak hanya fokus kepada orang yang melakukan maksiat, bahkan kepada suku manusia apabila turut pada itu turut akan kena. Maka hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kerana ada di dalam hati kita kata Nabi Nabi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, orang yang melihat kemungkaran kalau dia mampu mengubah dengan tangan dan kuasa yang ada. Kalau dia tidak mampu mengubah dengan tangan bagi lisan, maka hendaklah diubah dengan lisan, dengan lidah dan berkata. Kalau tidak mampu kata Nabi Fadil qalbihi wa dzalika amrul iman, maka ubah dengan jantung hati sabar itu tanda kita ini orang yang beriman dan selemah-lemah iman, tanda itu iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina nabiyyina Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina
من المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنسوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan segenap takwa dan persiapkanlah diri kamu untuk Allah Ta'ala, dan itulah bertemu pada hari esok, bertemu hari akhirat dengan membawa keadaan amalan dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ketika mana akan datang kumpulan tentera Jaishunil Ka'bah, ada baginda Nabi akan datang tentera yang akan menyerang Ka'bah. Pada ketika itu kata baginda Nabi Usabul awalin wa akhirin, Allah Ta'ala akan melambungkan bumi tersebut, yang awal, yang akhir, yang tengah, semua akan dilambungkan di dalam bumi, kata baginda Nabi. Aisyah tanya kepada Nabi, kaifa yusabbi awalin wa akhirin wa bihim aswaquhum, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita lakukan bumi tersebut awal dan akhir, sedangkan di tengah-tengah adanya orang aswaquhum, orang yang tak tahu apa, yang mereka tidak ada kaitan untuk Islam Ka'bah. Lalu kata baginda Nabi, yub'atsuna yawmal qiyamati ala hasabi niyyatihim, kata baginda Nabi, pada hari akhirat kelak mereka akan dibangunkan di hadapan Allah Azza wa Jalla mengikut niat mereka masing-masing. Bila mana kita melihat maksiat dan kemungkaran, kalau di atas muka bumi Allah Ta'ala, kita katakan ada penguasanya bahwa pandai-pandai berdoa dan menanggunglah di hari akhirat esok. Betul dirahmati Allah, maka itulah juga jawaban yang kita akan jawab di hadapan Allah. Apabila kita mengaku bila ada maksiat, apa yang buat? Kita jawab di hadapan Allah. Ya Allah, maaf satu di pandai buat ajaran saya, apa ajar saya. Betul dirahmati Allah, karena ada di dalam hati kita. Ya Allah, kita redha dengan maksiat tersebut. Pasal itu oleh pasal tindakan yang Allah tak mau jadi orang yang terbeban pada hari akhirat kelak. Maka sebagai Nabi ingatkan kepada kita, sekurang-kurang menanggur dengan jantung hati satu hari ini, iaitulah dengan detik dalam hati kita tidak reda kepada maksiat tersebut. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari Jumaat yang penuh barakah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat. Kata junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala memulakan dengan hati yang maha agung di dalam berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat senantiasa berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas junjungan besar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهيونية والليبرالية ومن معهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا وقلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من الناجحين والفائزين
ملك عالمين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا زين القبائل وكذلك السلطان كريمنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. निधान निधान रुको, नमाज हो गई गाइस, सब लोग जा रहे हैं अपना अपना। आतिफ भाई किधर गया? वो आतिफ भाई इधर है, आतिफ भाई इधर है। आतिफ भाई आ रहा है। गाइस नमाज हो गई, सब लोग जा रहे हैं वापस। गए किसान भाग रहा है, इसको ले लेते हैं। जाओ बाइक पास जाओ, बाइक पास जाओ। बहुत इसमें भीड़ रहती है गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। जाओ भाई साहब, चलो चलो भाई साहब, मैं आ रहा हूँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ। चलो चलो। गाइस ये मेन गेट है, तीन गेट है गाइस मस्जिद का। इधर कहाँ उधर जा रहे हो? आ जाओ। हाँ जान उधर से आ रहा है। आज सिले सिले गिर जाओगे जान, चप्पल पहन लो अपना। हाँ हाँ चप्पल पहनो, आ जाओ इधर इधर। हाँ बस पहन। ये मस्जिद है गाइस, मस्जिद में आए तो नमाज पढ़ने। चलो हम लोग की गाड़ी इधर खड़ी है। हाँ बहुत भीड़ रहती है इस मस्जिद में, ये आर्मी का क्वार्टर है गाइस। फोटो चाहिए? हाँ खड़े रह जा, बाइक लग। ये मस्जिद है गाइस, बहुत खूबसूरत मस्जिद को नहीं इसको बोलते हैं।
इधर खड़े रहो, वहीं पर फोटो लेंगे। पापा पापा हाँ ईजान, पापा हाँ ईजान, छुट्टी पर आई पापा छोटी बस आई है, पापा किधर है? पापा ना बना भेज, फिर से जा, फिर से जा। नमाज पढ़ लिए गए, अभी वापस जा रहे हैं। 4 मिनट क्वार्टर है गए, अच्छा व्यू आ रहा है। कितने प्यारे प्यारे घर बने, देखो गाइस। कितनी प्यारी गाड़ी जा रही है। ये स्कूल है गाइस यहाँ पे। स्कूल है, इधर मार्केट वगैरह है, मार्केट वगैरह, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। गाँव है गाइस, वगैरह। राइट है गाइस, जा सकते हैं। रेड लाइट होगी तो नहीं जाएंगे। चारों तरफ से रोड है गाइस ना। लोग बहुत दूर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए गए। कुछ आवाज कर रहा मोटो। ऐसा घर होना चाहिए। देखो बाउंड्री मारी है गाइस, तो देखो कितना प्यारा घर है गाइस। चारों तरफ बाउंड्री मारी है और बीच में घर है, कितना अच्छा लगता है। पुराने मॉडल की, नए मॉडल की गाड़ी बहुत है। यहाँ पे घर सारा एक जैसा बना है। रोड के किनारे खाना वाना जैसे आर्मी वाली खरीद रही है गाइस। ये बिल्डिंग है ना गाइस, सरकारी बिल्डिंग है, सब दुकान उकान खुली है यहाँ पे। अभी एक घर दिखाता हूँ गाइस, कितना प्यारा है। ये वाला खाना वाला घर देखो गाइस, बहुत प्यारा है। गाड़ी बहुत आ रही है ना भैया, घूमा है ना बहुत। एक आदमी गाड़ी चला रहा है, काफी वीडियो बना रहा है।
आई होप अच्छी वीडियो बनेगा। कि नमाज पढ़ के ही वापस आ रहा हूँ। जाने टाइम वीडियो नहीं बनाया था, आने टाइम वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो गाइस वीडियो को। थोड़ा सा अंदर से चलूँगा, गाँव दिखाऊंगा गाइस आपको। हाँ इधर से चलूँगा। ईजान वेट कर रहा होगा मेरा, तो लगता आग लगाई पेड़ जल गया गाइस पूरा। देखो गली में भी अच्छा रोड रहता है गाइस। तो यहाँ पे घर देख लो गाइस, कितना प्यारा प्यारा घर रहता है, छोटा छोटा अच्छा अच्छा घर रहता है गाइस यहाँ पे। गाड़ी वगैरह नहीं आ रही है, इधर अंदर से चलेंगे गाइस। और प्यारी स्कूटी खड़ी।